Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, putra dan puteri yang bersama saya pada pagi ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang ceria-ceria sahaja, sihat, healthy, positif, dan look forward to ada cara kerja dan cara pemikiran baru selepas PKP ini berakhir. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, kita sambung perbincangan kita tentang isu polemik, iaitu konflik yang dirasakan timbul antara pembiayaan secara ekuiti, secara perkongsian untung dan rugi, dan juga pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank Islam melalui pendekatan keberhutangan atau hutang seperti murabahah, ijarah dan juga tawaruk dalam konteks masa pada hari ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama saya dalam kita bersama-sama berdiskusi, berwacana dan juga meneliti isu-isu yang mungkin penting dari segi akademik, kerana penting dari segi amalan, dan kadang-kadang penting dalam kedua perspektif, dari segi akademik, dari segi teori ilmu dan juga dari segi amalan semasa dalam masyarakat. Jadi saya semalam telah sebut bahawa pendekatan ekuiti baik, murni dan suci dari segi konteks akademiknya, lantainya, tetapi mungkin kurang sesuai dengan struktur dan juga dengan organisasi dan cara kerja bank-bank Islam pada kurun 21 Masihi, kerana mereka adalah sekadar financial intermediary, iaitu perantara kewangan antara pendeposita dan juga peminjam ataupun mereka yang menggunakan pembiayaan. Bank adalah berada di tengah-tengah antara mereka yang ada kelebihan kewangan menyimpan di bank tempoh yang sekejap, 3 bulan ke setahun kebanyakannya, dan bank juga memberikan pembiayaan atau dalam komisi pinjaman loan kepada masyarakat. Jadi itulah kerja bank. Jadi dalam konteks ini, adakah ekuiti merupakan contoh ada pendekatan yang terbaik? Saya rasa tidak. Ekuiti memerlukan struktur yang berbeza, memerlukan cara yang berbeza dan seumpamanya. Dan saya sebut semalam bahawa isu terbesar ekuiti adalah kos. Kos dana ekuiti lebih tinggi daripada kos dana pembiayaan secara hutang, secara indebtedness, secara keberhutangan, secara mudayanah dalam bahasa Arab. Jadi kos itu akan menyebabkan bank tidak mungkin relevan dalam konteks ini, kerana bank terpaksa menggunakan charge yang tinggi kepada mereka yang mendapat pembiayaan daripada bank. Kebanyakan yang datang daripada bank, mereka tidak mahu ikuti, mereka mahukan hutang ataupun pembiayaan secara keberhutangan. Kemudian saya sebut tentang sikap pemilik-pemilik bisnes. Mereka ada dua sikap. Kalau projek mereka baik, berkemampuan tinggi, mereka tidak mahu berkongsi untung dan rugi. Mereka nak ambil hutang dan bayar jumlah hutang tersebut dengan margin yang sedikit, menguntungkan mereka. Dan kalau mereka ada projek yang teruk, yang too bad, yang rosak sana, rosak sini, cash flow tak menentu, ada risiko counterparty, ada risiko mata wang asing, ada risiko sektor dan barang tertentu yang terlalu sensitif berlaku sahaja, apa-apa di dunia akan menyebabkan barang itu tidak popular dan tidak lagi relevan. Jadi banyak isu, mereka datang bank. Bank kami nak buat secara ikuti. Jadi bank pun ada tanggungjawab fiduciary yang tinggi untuk menjaga, ingat ya, kemaslahatan pendeposita. Ini bukan wang bank, wang yang disimpan oleh tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua rakyat Malaysia di bank-bank di Malaysia. Yang ketiga, hujah yang ketiga saya mula semalam sikit saja, iaitu isu tanggungjawab fiduciary. Kalau bank dibenarkan melakukan ikuti dan mereka menjadi pelabur-pelabur dalam syarikat-syarikat yang beroperasi di pasaran dalam bidang komunikasi, pendidikan, hospital, apa sahaja, mereka akan menjadi berada di dalam mesyuarat lembaga pengarah. Mereka mendapat maklumat-maklumat yang cukup menarik, yang itu merupakan maklumat-maklumat yang rahsia yang dimiliki oleh syarikat tertentu,
pengalaman keluarga mereka, pengalaman lembaga pengarah, itu adalah trade secret di mana bank akan mempunyai masalah kalau bank dibenarkan menjadi pelabur secara ikuti, mereka mempunyai maklumat tersebut. Dan ini ada kaitan dengan sifat bank yang boleh mengambil maklumat tersebut untuk tujuan-tujuan yang di luar daripada kerja mereka. Mereka hanya sekadar melakukan financial intermediary. Dan ini ada kaitan dengan satu lagi tajuk yang kita akan bincang sekejap lagi atau besok. Bila mana bank melakukan pendekatan ikuti, bank juga akan didorong perasaan untuk menubuhkan syarikat-syarikat mereka sendiri, anak syarikat, untuk bersaing dengan pesaing-pesaing ekonomi sebenar. Mereka melihat syarikat ini maju kerana ada pembekal tertentu dan bahan mentah tertentu, kerana ada teori formula barang tertentu. Mereka belajar, saya tak katakan mereka akan buat, tetapi kecenderungan manusia, bila mana mereka mendapat ilmu yang terlalu dalam dan mereka ada melihat kesempatan, mereka akan keluarkan idea tersebut dalam anak syarikat mereka, maka berlakulah satu tanggungjawab fiduciary yang tak betul, ada conflict of interest, ada pertembungan konflik yang cukup jelas kalau bank dibenarkan melakukan equity. Kerana equity itu ada satu pemilikan dan pemilikan itu ada dia punya kuasa keuntungan yang tidak ada had. Berbeza dengan hutang. Hutang tidak ada kecenderungan untuk mendapat keuntungan yang melampau, sekadar memastikan pelanggan itu menyusun disiplin kewangan dengan baik dan pengurusan dengan baik dan mampu membayar balik kepada bank jumlah prinsipal dan juga jumlah hutang ataupun lebihan keuntungan profit al-arbah yang mesti dibayar balik kepada bank. Jadi itu isu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, isu perakaunan, iaitu di bawah IFRS, iaitu satu skim perakaunan dunia yang baru yang telah dibuat secara beberapa tahun selepas krisis kewangan 2008-2010, menunjukkan bahawa setiap syarikat termasuk institusi kewangan, mereka mesti mempunyai satu cara perakaunan yang lebih telus, yang lebih waterproof, yang lebih kalis kepada sebarang penipuan, sebarang penilaian yang tidak tepat dan sebagainya. Jadi kalau syarikat misalnya mereka ada aset mereka ada bentuk fiber optics, aset mereka bentuk bahan mentah, aset mereka merupakan ladang kelapa sawit, mereka mesti membuat penilaian dalam fasa-fasa tertentu apakah nilai sebenar aset mereka dalam masa tersebut. Dipanggil mark to market. Mesti dinilaikan, mesti dinilai pasarkan kepada pasaran yang sebenar. Jadi kalau aset mereka pada masa tersebut, walaupun mereka membeli fiber optik dengan harga katakan 1 bilion, tapi harga menurun kepada 800 juta, mesti direkodkan dengan 800 juta. Kalau mereka mempunyai ladang kelapa sawit disebabkan pengeluaran mereka berkurangan ataupun tidak ada teknologi untuk memproses bekas ataupun lebihan buah yang telah diperah minyaknya, tidak ada teknologi untuk menjadikan mereka lebih maju, maka akan turun kualiti mereka. Tapi kalau mereka ada teknologi baru, bila dia ambil minyak itu digunakan untuk berbagai-bagai tujuan, dia punya hampas tu ataupun bekas buah itu dapat diproses menjadi vitamin C, menjadi metanol sebagainya, nilainya akan bertambah. Itu akan ditangkap oleh perakaunan yang cantik, yang cermat. Itu juga dalam properti. Sebab itu timbul kes tabung haji, kita melihat banyak kes timbul sebab perakaunannya ada perakaunan berubah berdasarkan mark to market, iaitu mesti dinilai dengan kadar penilaian harga semasa. Jadi kalau bank Islam menjadi pemilik equity, mereka melabur secara equity dalam ABC Company, mereka kena buat penilaian dari segi harga pasaran. Dan itu akan berikan impak kepada balance sheet mereka, dan itu akan mencetuskan isu-isu pelaporan kepada pihak regulator, bank negara dan seumpamanya, kerana mereka menguruskan aset yang ada naik turun harga di pasaran. Kalau naik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini macam-macam boleh berlaku. Aset yang cantik pun berdasarkan kegawatan sikit saja, bukan di Malaysia. Kalau China sudah bersin, kita sudah demam di sini. Itu ekonomi dunia pada hari ini. Kalau di Eropah berlaku mata wang turun sikit, ringgit Malaysia akan terjejas. Jadi itu adalah fenomena pada hari ini.
adakah bank Islam bersedia untuk melakukan mark to market? Saya rasa belum bersedia dan merupakan satu proses yang cukup panjang dan akan menyebabkan bank-bank terpaksa menambah kapital mereka. Bank tak nak tambah kapital, tuan-tuan dan puan-puan. Bank ini mereka akan cuba kurangkan kapital. Sebab penambahan kapital bukannya mudah untuk mereka menyesuaikan diri dengan dipanggil keperluan kecukupan modal, capital, saya lupa istilahnya, iaitu keperluan kecukupan modal untuk beroperasi dengan bank. Jadi kalau risiko meningkat disebabkan harga pasaran pemilikan pelaburan mereka menurun, mereka labur 1 juta, 1 bilion, 10 bilion, aset tersebut dinilai semula turun. Pelabuhan misalnya, kapal tak masuk, berlaku retak sikit dia punya pelabuhan, ataupun kontena tak cukup, ada dia punya penurunan harga dan bank terpaksa tambah balik modal mereka. Capital adequacy ratio, minta maaf, capital adequacy ratio, CAR, KCAR, keperluan kecukupan modal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bank ini terlalu sensitif. Dalam bahasa lain, bank adalah satu institusi yang cukup sensitif kerana bagi saya tidak pelik, kerana bank itu tugasnya simple sahaja. Kita jangan beratkan tugas bank dengan tugas-tugas yang bank tak patut buat. Bank tugasnya simple sahaja, iaitu menguruskan kecairan dalam negara, mengambil segala lebihan tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih simpan di bawah bantal, tak ada faedah pada ekonomi negara. Bahaya, kena pasal alam, tidur tak lena, tak dekat bank. Percuma saja dekat bank. Bank gunakan wang tersebut untuk tujuan-tujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Bukan pembiayaan ikuti, pembiayaan hutang untuk mereka mendapat sedikit pembiayaan membeli equipment, machinery, membeli barang-barang, dan bank tidak mengambil risiko ikuti kerana bank bukanlah seorang pemain ikuti. Bank bertanggungjawab untuk mencairkan ataupun menguruskan kecairan negara dan menyalurkan the surplus, kelebihan itu kepada masyarakat yang memerlukan secara hutang atau keberhutangan, sama ada konvensional atau keberhutangan patuh syariah. Sebab itu kita ada produk-produk yang patuh syariah untuk melestarikan kerja bank sebagai pengantara keuangan dan juga menyalurkan kelebihan-kelebihan deposit dalam negara secara efektif. Saya sebut dalam buku saya yang akan dikeluarkan, dah siap pun, tunggu masa yang sesuai untuk dihantar ke mesin percetakan, iaitu The DNA of Islamic Banking, iaitu DNA ataupun bahan molekul kimia kejadian bank-bank Islam itu apa bentuknya. Bentuknya apa? Financial intermediary ke, equity ke, hutang ke? Saya ulaskan dan saya simpulkan bahawa bank is a very simple organisation. Simple bukan makna dia mudah. Simple ada dari segi tugas dan fungsinya, iaitu menyerap liquidity dalam negara, menyerapnya, dia panggil liquidity, menyerap liquidity dengan cara yang efisien dan digunakan wang tersebut untuk cara yang efisien dalam negara, iaitu diagihkan kepada mereka yang memerlukan pembiayaan, dan mereka kena bayar setiap bulanan kepada bank, kerana bank ada tanggungjawab bulanan kepada pendepositer yang mereka bagi hutang. Murabahah kita jual cara bertangguh, kita bagi sewaan, kita pakai tawaruk, maka berlakunya keberhutangan, mereka kena bayar secara bulanan kepada bank. Bank boleh berikan dividen kepada pelabur-pelabur yang pada pendepositor dan juga pelabur dalam bank-bank Islam. Jadi cantik, tidak ada kesenjangan, tidak ada liability, tidak ada risiko, tidak ada isu fiduciary relationship, tidak ada isu cost dan equity, tidak ada isu mark to market dan sebagainya. Itulah tugas bank. Melainkan kalau kita nak kata bank Islam tak sepatutnya buat begitu, bank Islam kena bertindak sebagai pemain ikuti. Saya ada kuliah saya pada besok, kita akan lihat apakah sebenarnya peranan bank Islam. Adakah mereka sebagai pemain ikuti atau pemain keberhutangan, ataupun mungkin satu lagi bidang baru yang kita kena tekuni dan teliti, melihat ini adalah ijtihad kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada perkara yang tetap dalam pemikiran kita. Jadi kita cuba ulas dalam minggu-minggu hari-hari akan datang tentang peranan sebenar bank-bank Islam di kurun ke-21 Masihi. Jadi saya rasa saya sudah tamat kuliah saya tentang isu
konflik antara pembiayaan secara ekuiti, pembiayaan secara hutang dalam dua dimensi. Dalam kerangka syariah, dalam kuliah saya pertama saya sebutkan dalam syariah tidak ada teks nas yang mengatakan ekuiti itu lebih baik daripada hutang, hutang itu lebih baik daripada ekuiti. Tidak ada sama sekali. Itu hanyalah pemikiran manusia yang perlu kita anjal-anjalkan sesuai dengan keadaan dan masa, dan saya nyatakan 8 hujah pada hari yang pertama, kuliah pertama, kenapa gagasan dan wawasan ekuiti itu lebih baik pada hutang adalah gagasan yang tidak berasas sama sekali dari segi syariah, dari segi ilmu syariah, ilmu kesarjanaan agama Islam. Dan hari kedua semalam saya ulaskan, dan hari ini sikit, kenapa ekuiti itu tidak patut dibuat oleh bank-bank Islam dalam bentuk yang besar. Sikit-sikit boleh, dia boleh menguruskan lagi isu-isu risiko dan sebagainya, kerana ia akan menjadikan bank Islam itu terdedah kepada berbagai risiko yang saya sebut tadi, isu fiduciary, isu kos dana yang tinggi, sikap pemilik bisnes yang berat sebelah, yang ingin membawa isu-isu ekuiti yang lemah untuk diambil risiko oleh bank yang tidak adil pada bank. Dan saya sebutkan pengalaman Pakistan yang mereka gopoh dan mereka ingin menjadi orang yang paling ideal dari segi pandangan mereka. Mereka tumbang dan tewas penuhnya sehingga terpaksa ada bail out untuk mengambil balik modal-modal mudharabah kepada mereka yang melabur secara mudharabah dengan bank. Selepas itu ditukar undang-undang baru, buat akta baru untuk bank-bank Islam ini jangan mengambil risiko ekuiti terlalu banyak, maka berlakulah satu kontrak baru, murabahah, ijarah dan sebagainya. Memang cantik kita berniat untuk berkongsi untung dan rugi, tapi itu bukan tempatnya. Kita berkongsi untung dan rugi dalam pasaran lain. Banyak lagi, pasaran saham. Itu pun pasaran yang tidak sebenarnya untung dan rugi. Ada dia punya pengawalan selian, kita dijaga dengan baik, ada penzahiran, pelaporan yang betul-betul nak melabur secara ekuiti. Kalau tuan-tuan berminat sangat, yang saya sebut dalam buku saya secara sinis kepada ramai sarjana Islam, kalau betul nak melabur, majukanlah pasaran private equity, pasaran venture capital. Inilah pelaburan yang sepatutnya kita ajukan, kita majukan, kita bincang habis-habisan. Tapi ramai di kalangan kita yang terlibat dengan kewangan Islam tak faham apa itu private equity, tak faham apa itu appetite dan siapakah mereka pelabur equity dalam pasaran venture capital, modal teroka dengan private equity, dana individu yang mereka ingin mengambil risiko 100%. Dan insyaAllah saya akan kupas kalau ada masa lagi di masa-masa hadapan, apakah bentuk venture capital, apakah bentuk private equity. Malah di Malaysia ini tuan-tuan dan perempuan, kita paling lemah sekali nak banding dengan instrumen-instrumen kewangan lain. Private equity kita dan juga VC kita, venture capital, adalah lemah dan masih di peringkat yang remaja, tidak matang lagi. Kebanyakan pelabur-pelabur private equity kita melabur di luar negara. Malah tidak ada satu disiplin yang kemas, yang cukup kuat untuk memajukan venture capital di Malaysia. Kita melihat Uber atau Grab, contohnya mereka bermula di Malaysia. Tapi ramai pelabur Malaysia memiliki satu atau dua GLC yang sanggup melabur dengan mereka. Dan sekarang jumlah mereka ada billion and billion. Mereka pergi ke Singapura, mendapat sokongan pelabur-pelabur di Singapura dan di Indonesia. Jadi mereka memahami apa itu konsep untung dan rugi. Di Malaysia, kalau kita nak majukan betul-betul perkongsi untung dan rugi, jangan kita attack bank-bank Islam. Sebab mereka ada peranan mereka yang tersendiri, yang mulia, yang suci, yang ada tanggungjawab yang tersendiri. Tetapi kalau nak majukan perkongsi untung dan rugi, buka bab baru, buka buku baru. Kita bincang, kita lumatkan. Dan adakah tuan-tuan dan perempuan yang bersemangat dalam equity financing ini bersedia untuk mengambil risiko? Ramai orang tak ambil risiko. Cakap, menulis hebat. Tapi nak melabur dalam satu syarikat, dalam koperasi pun ramai orang tak melabur dalam koperasi sebab risiko tinggi. Jadi itu tak salah. Saya tak mengatakan bila tuan-tuan tak berani melabur, bukan mana itu salah, hukumnya haram. Nak tunjukkan bahawa itu isu risiko. Kena ada pengetahuan, kena ada ilmu, kena ada pengusaha risiko. Dan kita tidak boleh paksa kepada bank Islam melabur secara ekuiti, kerana mereka melabur sebagai wakil kepada pendepositor.
Pond depositor ini adalah mereka yang melabur atau yang membuat deposit dengan tujuan yang tertentu, dengan masa yang terhad dan sebagainya. Di Malaysia, Alhamdulillah, ada satu skim namanya IAP, Investment Account Platform, kalau tak salah ya, iaitu satu skim di kalangan beberapa bank. Mereka keluarkan satu skim di mana tuan-tuan dan puan-puan yang nak berlabur secara mudharabah, silakan datang ke platform ini, labur wang tuan-tuan. Ada skim yang tersendiri, bank negara berikan kelonggaran, berikan cara yang tertentu, insentif tertentu. Labur dalam IAP ini, Investment Account Platform, yang dilancarkan 3-4 tahun dah lama dah. Tapi apa sambutannya? Tidak ada. Kerana bank tidak dipandang oleh masyarakat sebagai entiti pelaburan ekuiti. Bank dipandang oleh masyarakat satu dunia sejak 500 tahun dulu adalah satu entiti untuk menguruskan kecairan sementara dan bukan untuk melabur dalam pasaran yang berbentuk ekuiti yang makan masa yang lama dan memberikan risiko yang tinggi dan juga untung yang tinggi. Itu bukan kerja bank. Bukan salah IAP, bukan salah manusia. Itu memang sikap manusia yang tidak melihat bank sebagai institusi pelaburan dalam bentuk ekuiti. Kepakaran bank, ramai rakan-rakan saya banker yang melihat sesi ini, kepakaran mereka bukannya pelaburan ekuiti. Mereka adalah credit officer, pegawai penilaian kredit. Jadi itu kerja mereka. Mereka pemain bola, tak boleh kita paksa mereka jadi pemain rugby, hoki dan sebagainya. Jadi itulah saya punya kesimpulan yang saya boleh buat. Kita mesti melihat isu-isu dengan pandangan yang lebih menyeluruh, kohesif dan juga balance dari segi pandangan kita. Masukkan dalil Al-Quran, masukkan dalil fakta dan data kehidupan. Itulah syariah, menggabungkan antara dalil dan juga data kehidupan. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya untuk melihat apa-apa sahaja soalan yang mungkin saya boleh sentuh kalau ada kemampuan untuk menjawab. Okay, terima kasih kepada semua yang bersama saya, Syaful Nizam, Dr. Zakaria, Abid Azhari, Wan Rahim, Salih Al-Habsyi, Wan Rahimah. Soalan belum ada lagi. Dr. Fuadah, Langkawi clear, cantik. Langkawi mesti clear selalu. Daripada Tat Bahari, soalan future saya akan jawab sekejap lagi, complicated sikit, kena fikir dulu nak jawab. Saya tak dulu tepi. Muhammad Sahil, seorang anak muda yang bekerja di industri kewangan Islam. Datuk, bolehkah Datuk kongsikan kitab turas yang sentiasa menjadi rujukan atau favorit Datuk dalam isu-isu muamalah sebagai panduan Syariah Officer di Perpajakan Islam? Terima kasih. Memang kitab-kitab klasik banyak, seperti Ibnu Abidin, Hasya Ibnu Abidin, ataupun kitab Muwatta pun kita baca dengan pandangan yang kritis. Kita boleh menyerap ilmu muamalah yang tinggi, ataupun Al-Bidayah misalnya dalam mazhab Hanafi yang menarik hujah-hujah syar'iyah yang mantap. Tapi saya terus terang, saya tidak ada masa yang banyak untuk baca buku-buku fiqh ini, memerlukan beratus jam untuk kita menghabiskan, menghadam. Nasihat saya kepada rakan-rakan Sahih dan rakan-rakan yang anak muda di Perpajakan Islam, bacalah fatwa. Fatwa-fatwa ini lebih cepat ilmunya. Bacalah Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah. Bacalah fatwa-fatwa muamalah karangan Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi. Bacalah karangan fatwa yang paling menarik, 7 jilid atau 8 jilid, kompilasi fatwa di Afrika Utara selama 500 tahun, karangan Al-Waranshi ni, Ahmad Al-Waranshi, iaitu kitab Al-Mi'yal Al-Mu'rab an Fatawa Ahli Afriqiyah wal Andalus, iaitu kitab Mu'rab yang dia menjelaskan segala-galanya tentang fatwa ahli Afriqiyah, iaitu penduduk Afrika, dan juga Andalus, iaitu di selatan Sepanyol. Ada 7-8 jilid, menarik perbincangan mereka dengan dalil. Kita boleh memahami cara fikir ulama-ulama kalau kita baca fatwa. Baca fiqh, dia ada hukum tapi tidak ada sangat pengujahan yang menarik. Tapi fatwa ada pengujahan yang menarik tentang berbagai isu. Jadi tumpukan perhatian kepada fatwa, termasuk fatwa semasa. Saya ada punya office saya jarang ada kitab-kitab lama. Saya baca kitab Fatwa Ar-Rajhi, Bank Islam Dubai,
Quick Finance House, ada berapa jilid, 15 jilid. Saya baca juga Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, iaitu Ensiklopedia Fiqh di Kuwait. Saya banyak baca buku-buku moden yang ringkas. Sebab saya tidak ada masa, to be honest, saya hanya pergi kepada isu-isu yang lebih tersedia, dan kalau perlu baru saya merujuk kepada kitab-kitab turas, kitab-kitab yang Ummahatul Kutub, kitab-kitab ibu pada segala ilmu. Jadi itu cara saya, mungkin tak betul, mungkin kurang tepat. Itu pandangan saya yang boleh dikongsikan tip kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bagaimana Muhammad Farid Ismail, bagaimana dengan sifat konservatif bank-bank Malaysia? Saya tak faham soalan ini. Apakah maksud sifat-sifat konservatif bank-bank Bank Malaysia? Mungkin boleh susuli dengan pencerahan sedikit sebanyak. Salam doktor, nak tanya kenapa pinjaman loan Islamik tidak turun bayaran bulanan sedangkan BNM dah review downward OPR. Ini satu perbezaan antara bank konvensional dengan bank Islam. Dalam bank konvensional, bila OPR turun, maka bulanan selepasnya itu akan turun, tapi tidak diberikan rebate. Dia akan direkod dalam rekod bahawa ada penurunan. Dalam syariah, harga jualan murabah telah tetap, tidak akan turun. Tetapi kalau berlakulah begitu OPR akan menurun sampai beberapa tahun, di akhir nanti pihak bank Islam akan memberikan ribat atau rebate kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana situ ada budi bicara bank Islam untuk memberikan rebate. Kena ingat, dalam bank konvensional bila OPR naik, maka harga pun naik. Dalam syariah, dalam pemakai Islam, bila OPR naik, harga tidak akan naik. Itu perbezaan. Jadi bank Islam kena ambil risiko. Kalau turun, dia jaga dulu. Jangan bagi lagi, simpan dulu. Takut nanti naik pula. Masa depan, bank Islam tidak ada peluang menaikkan harga bayaran tersebut, harga pembelian tersebut. Jadi bank Islam kena menguruskan dengan berjaga-jaga. Jadi, tapi kalau semuanya turun, tak ada kelebihan, bank Islam akan berikan ribat di akhir tempoh pembayaran di masa hadapan. Preference share dikira sebagai equity atau hutang. Dalam konvensional terdapat dua pandangan, ada yang mengatakan equity, ada yang mengatakan hutang. Soalan daripada Nur Nabil Muhyiddin, di mana di Malaysia preference share dianggap sebagai kurang lebih pada equity, dan dibenarkan selama mana ia tidak berbentuk kumulatif, tidak berbentuk satu perkara yang mesti dibayar di masa-masa hadapan, walaupun tidak ada dividen dan keuntungan, itu tak dibenarkan. Tapi kalau sekadar mengeluarkan preference share untuk menambahkan modal syarikat yang dianggap sebagai kuasai, sebagai separuh ikuti tapi lebih pada ikuti, maka tidak salah untuk tujuan penambahan modal syarikat dan tidak mencairkan pemilikan pemilik saham yang biasa, ordinary shareholders, dan boleh dikonvertkan pada share yang biasa di masa hadapan, tidak salah. Yang salah di Malaysia adalah, yang tak dibenarkan dalam konteks fatwa di Malaysia adalah preference share yang berbentuk kumulatif, yang berbentuk bersambung-sambung. Tak boleh bayar tahun ni, dianggap sebagai hutang yang akan dibayar pada tahun hadapan. Itu tidak dibenarkan dalam fatwa Suruhanjaya seperti Malaysia. Daripada Faiz Wahab, dia kata terbaik Datuk, bank kena jaga depositor money, bukannya invest the money into equity. Argument yang selalunya orang timbulkan adalah pelanggan datang ke bank dengan niat meminjam dan bukannya pembiayaan. Ini niat orang, kita tak boleh campur tangan. Dia nak pinjam tapi kita kata tak pinjam. Islam tidak membenarkan pinjaman. Pinjaman dalam Islam sekadar pinjaman bayar balik dengan harga yang sama. Itu pinjaman, namanya qard. Dan ramai juga orang confuse. Saya kata hutang, orang kata Dr. Daud membenarkan hutang. Hutang tak benar dalam Islam. Hutang kena bayar balik secara yang sama. Tidak ada keuntungan murabahah dengan profit. Dalam Islam, hutang ini ada dua. Hutang yang timbul daripada pinjaman, hutang yang timbul daripada jual beli. Kedua-duanya dinamakan hutang juga. Jadi orang kata hutang ini dalam pemikiran sebahagian kita terlalu limited. Hutang ini kena pinjaman. Tak betul. Dalam kita baca kitab-kitab fiqh, hutang itu adalah satu obligasi membayar balik pada masa hadapan. Dan hutang itu boleh merangkumi
daripada pinjaman, kita bagi pinjaman kawan kita RM10, kita ambil balik, itu hutang. Kita beli barang RM10, kita jual RM20, itu hutang, murabahah. Kita beli barang RM10, kita sewakan dengan harga RM10 campur RM1 upah, itu juga hutang. Even dalam konteks pernikahan, kita kahwin, mahar itu tak bayar masa depan, itu juga hutang. Bila berlaku kes-kes jenayah, kena bayar pampasan, dia, itu juga hutang. Jadi hutang ini satu perkataan yang umum, tapi masyarakat dan juga mungkin para ekonomi Islam merasakan hutang itu benda yang tidak baik, benda yang perlu tidak dibenarkan, mereka sama sahaja. Bagi hutang RM10, bayar RM10, tak semestinya begitu tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana mahkamah menetapkan di mahkamah, bila berlaku kecuaian kena bayar balik pampasan, itu juga hutang. Mahkamah kata kamu kena bayar balik kos ganti rugi atau kos sama malu contohnya, itu juga hutang. Jadi hutang ini satu konsep yang neutral, jangan kita hitamkan dengan pemikiran kita yang tak luas melihat kepada isu-isu perhutangan. Jadi orang datang bank nak ambil pembiayaan, itu pembiayaan walaupun dia kata loan, itu bahasa manusia biasa. Lughatun nas la hujjata laha. Bahasa manusia tidak ada hujah. Yang hujah lughatus syariah. Yang jadi hujah adalah bahasa syariah. Bahasa dokumen. Bila kita buat kontrak itu, ini adalah pembiayaan murabahah selama 5 tahun dengan jumlah pokok ada RM100,000 dan jumlah keuntungan yang dikenakan adalah sebanyak RM20,000, dibayar dalam masa 5 tahun, bayaran bulanan adalah sebanyak RM1,200 contohnya. Itu bahasa syariah, itu lughatus syariah. Lughatus syariah juga bahasa dokumen. Itu yang menjadi hujah, bukan bahasa manusia. Kita kata bank Islam nak ambil loan, kita boleh ampun-ampunkanlah, itu manusia. Tapi orang yang bekerja di bank, CEO, CFO, penasihat syariah yang duduk depan kaunter tu, mereka tak boleh. Mereka kena train betul-betul, tak boleh kata pakcik kami ada loan Islam, itu salah. Dari segi bank negara pun kita membuat audit, kita akan ambil tindakan kepada mereka yang masih lagi melakukan bahasa yang salah, komunikasi yang salah. Tapi manusia tetap manusia, ada juga kesalahan. Jadi kita boleh ampunkan kalau kesalahan pertama, kalau tak cukup training. Tapi kalau dah lama dalam institusi, dah buat training macam-macam, masih salah lagi, itulah perkara yang perlu ambil tindakan untuk membetulkan konsep. Bahasa kita lughatus syariah, bahasa syariah juga bahasa undang-undang, mesti tepat dengan apa yang kita laksanakan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya telah mengambil masa yang secukupnya dan juga menghuraikan dengan dos yang saya cukup, tidak banyak, tidak kurang. Kalau nak baca, boleh baca buku saya yang akan datang, iaitu The DNA of Islamic Banking and Finance, The DNA of Islamic Banks, Charting the Right Direction of Islamic Bank, menentukan hala tuju yang sebenarnya kepada bank-bank Islam di kurun ke-21, dan juga dalam konteks pengurusan risiko ataupun perkongsian untung dan rugi, buku yang akan diterbitkan oleh pihak USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, sebab saya seorang profesor kursi di sana. Buku yang kedua akan dihasilkan, buku ilmiah saya, iaitu The Theory of Wealth Circulation and Risk Sharing in Islamic Finance, teori pembahagian kekayaan dan perkongsian rugi atau perkongsian risiko dalam kewangan Islam semasa. Jadi dua buku ini boleh melengkapkan sedikit sebanyak kuliah pada hari ini. Sudah pasti dia lebih teratur, lebih tersusun dengan hujahnya, dengan penulisannya dan juga argumen yang ada dalam pasaran, di kalangan cendekiawan Islam, ekonomi Islam, dan saya telah bawa ke semua argumen tersebut untuk memberi satu pendekatan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh untuk kita benar-benar memahami di mana letak kedudukan risiko atau pengurusan risiko ataupun perkongsian untung dan rugi dalam syariah, dalam Quran dengan sunnah, dalam buku-buku fiqh dan juga amalan semasa, supaya kita tidak gunakan pemikiran kita sendiri, our own instinct, our own emotion untuk melebihi dan mendahului syariah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan tajuk ini dapat dipahami, dapat dihadami. Kalau yang berbeza pandangan, itu cantik,
tanda bahawa ilmu itu masih hidup dalam masyarakat, saya bersedia untuk diberikan komen yang sebaliknya, dan saya sedia mengubah pandangan saya kalau ada argument yang lebih empirical, yang lebih analytical, yang lebih textual, yang lebih berdasarkan teks Quran dan Sunnah, dan juga pandangan-pandangan fuqaha selama 1400 tahun yang mengatakan ikuti itu lebih baik daripada hutang. Jadi kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan. Besok kita jumpa tajuk yang baru, iaitu apakah fungsi dan peranan utama bank-bank Islam di kurun ke-21. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Take care, keep healthy. InsyaAllah jumpa lagi besok jam 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.